Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Said, yang dihormati rakan panel pembentang yang sebentar tadi. Pembentang yang pertama Sahibul Fadilah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang baru berangkat sebentar tadi. Panel yang kedua Sahibul Fadilah Ustaz Hisham bin Muhammad Razi, yang dihormati Sahibul Fadilah Sahibus Samahah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim selaku timbalan Mufti Jabatan Mufti Negeri Perlis, serta kaki tangan daripada Jabatan Mufti selaku penganjur pada program hari ini, dan kerjasama juga dengan Maib, Jaib, dan demikian juga Guru Takmir Jabatan Mufti Negeri Perlis, Guru Takmir Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, dan juga ketua-ketua jabatan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada slot kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kertas kerja yang bertajuk berkenaan dengan analisis isu-isu muamalat berkaitan harta ketika bencana banjir menurut perspektif syariah dan fiqh ad-darurah. Jadi tajuk je panjang, tapi sebenarnya isi dia tak ada apa sangat sebenarnya. Jadi insya-Allah bila melibatkan perbincangan ni banyak telah di-cover oleh panel pertama dan kedua. Jadi bila panel yang ketiga ni kurang sikit lah dia punya beban itu untuk membincangkan dengan lebih detail. Jadi insya-Allah kita akan cuba ringkaskan perbincangan, dan kertas kerja ini boleh dapat di phone tuan-tuan dan puan-puan. Ini juga adalah satu usaha untuk paperless, yang mana ini juga untuk mengurangkan kertas, yang mana kita pun berbicarakan berkenaan dengan bencana, dan kita tahu di antara sebab-sebab bencana banjir dan sebagainya. Baik, kita sedia maklum berkenaan dengan fakta banjir yang baru-baru ini berlaku, iaitu pada penghujung tahun 2021 dan sambung pula di awal tahun 2022, yang mana banjir besar yang melanda, di mana 10 negeri yang terlibat dengan banjir tersebut, iaitu Selangor, Kelantan, wilayah Persekutuan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Melaka, Kedah dan Kedah. Jadi ini merupakan satu bencana yang amat dahsyat, yang amat besar, yang mana korban banjir tersebut, kita sorot sikit dia punya fakta sikit. Korban banjir adalah melibatkan 46 nyawa yang terkorban dalam banjir tersebut, dan jumlah mangsa banjir adalah melibatkan 70,000 mangsa. Bilangan yang amat besar, dan keluarga yang pergi ke pusat pemindahan sementara PPS yang akibat rumah rosak dan sebagainya melibatkan 19,091 keluarga yang terlibat dalam pemindahan PPS. Dan anggaran kerugian menurut kepada yang anggaran dibuat daripada ahli ekonomi menyatakan bahawa kerugian yang berlaku adalah sebanyak 15 bilion. Kerosakan, kerugian disebabkan aset, bangunan, rumah, kedai, kenderaan, harta benda dan lain-lain, anggarannya adalah 15 bilion. Satu jumlah yang amat besar disebabkan bencana tersebut. Jadi banyaklah bantuan, sama ada daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan di peringkat negeri Perlis juga kita ada daripada kerajaan negeri turut membantu, dan demikian juga Maib turut membantu pada bantuan awal sebanyak 300,000, dan demikian juga dengan institusi agama yang lain daripada Jaib, Jabatan Mufti dan Jabatan Mufti
pun menganjurkan untuk tabung bencana. Jadi mudah-mudahan itu boleh mengurangkan kepada mangsa-mangsa banjir yang kita dengar pun ketika ini pun masih lagi wujud juga, yang masih lagi duduk di PPS, belum balik ke rumah masing-masing. Baik, jadi ini adalah dia punya problem statement dia, iaitu masalah yang berlaku yang menyebabkan perlunya ada jalan ataupun penyelesaian yang perlu dilakukan. Apabila kita melihat dari sudut sisi muamalat, daripada sisi muamalat ini, sebagaimana yang kita maklum bahawa dari sudut syariah ataupun Islam ini, dia ada 3 komponen yang penting. Yang pertama iaitu akidah, yang kedua adalah komponen syariah, dan komponen yang ketiga adalah komponen akhlak. Jadi itu adalah 3 komponen yang besar. Dan komponen syariah itu, kalau lihat para ulama silam, dia membahagikan kepada 2, iaitu ibadah dan adat ataupun muamalat. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, tasarrufatul ibad min aqwali wal af'al naw'an, ibadatun yasluhu biha dinahum wa adat yahtajuna ilaiha fi dunyahum. Perbuatan manusia dari segi perkataan dan perbuatan ada 2 jenis. Ibadah yang dilakukan untuk agama mereka dan adat yang mereka perlukan dalam kehidupan dunia mereka. Dan adat ini menurut Asy-Syatibi rahimahullah adalah berkaitan juga dengan muamalat. Jadi muamalat ini, kalau ulama tradisional, semua sekali melibatkan ekonomi, harta benda, siasah, melibatkan munakahat, perkahwinan, melibatkan jenayat, semua termasuk dalam muamalat. Namun disebabkan pada hari ini isu-isu melibatkan harta, melibatkan kontrak, melibatkan isu-isu tersebut yang complicated. Kalau kita di bank-bank misalnya, produk kita nak faham tawaruk munazam, hatta kaki tangan pun tak faham apa itu tawaruk munazam. Produk-produk di perbankan misalnya, sebab dah proses hybrid, dah proses macam-macam dan sebagainya. Jadi apabila melibatkan kontrak, melibatkan harta benda dan sebagainya, maka dia perlukan kepada penician. Maka ulama moden seperti Osman Shibir mentakrifkan bahawa muamalat itu adalah yang melibatkan kepada harta benda, iaitu apabila melibatkan kontrak, melibatkan bagaimana untuk kita mendapatkan harta, untuk mendapatkan yang seumpama dengannya. Jadi apabila kita nak membicarakan berkenaan dengan muamalat, kita skopkan kita adalah harta benda. Kita tak masuklah munakahat, kita tak masuk siasah dan sebagainya. Kita tak masuk sebab dia ada nama-nama yang spesifik. Munakahat ada dia punya bidang keilmuan dia, jenayat ada bidang keilmuan dia. Jadi dari sudut muamalat ini, itu dari sudut sisi dia. Walaupun dari sudut muamalat ini, ukuran dia adalah bila bolehnya untuk diinovasikan, inovasikan dia, disebabkan hampir sepakat para ulama berkenaan dengan kaedah al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullah dalilu ala tahrimi. Asal hukum kepada muamalat itu adalah harus, kecuali ada dalil yang melarang dia, dan dalil untuk melarangnya pun tak banyak. Adalah beberapa, namun yang asalnya adalah melibatkan misalnya riba, tak boleh ada riba, tak boleh ada gharar, tak boleh ada maisir, kezaliman dan sebagainya, tidak boleh ada. Namun selagi mana tak ada 3 prinsip tersebut, 3 larangan tersebut, maka boleh untuk dilakukan inovasi dalam muamalat. Baik, itu berkaitan dengan muamalat. Dan kita masuk kepada topik berkenaan dengan konsep ad-darurah dalam Islam dan garis panduannya menurut syarak. Jadi walaupun berlakunya pelbagai inovasi
dalam muamalat kita seharian, namun ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kita tak boleh melakukannya walaupun diberikan keluasan, tetapi ada kalanya kita terpaksa kena langgar, bukan disebabkan kita nak sengaja nak langgar, namun ada sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab yang terdesak. Jadi itu yang kita nak bincangkan, walaupun dia boleh kadang-kala kita boleh langgar dan sebagainya, namun ada dawabit dia yang mana telah dibincangkan secara detail oleh panel-panel yang lain. Jadi dari sudut syariah ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan taklifan itu kepada mukallaf. Jadi situasi mukallaf itu penting untuk diperhalusi. Kerana apa? Kerana yang nak mengamalkan syariah itu adalah mukallaf. Jadi ada keadaan-keadaan yang sesuai untuk mengamalkan syariat, dan ada kala keadaan-keadaan yang menjadi halangan. Sebab tu kalau kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Hisham berkenaan dengan rukhsah, kita ada rukhsah walaupun keringanan itu tak melibatkan keadaan yang ekstrim, seperti solat. Kita ada jamak solat ketika musafir, ketika sakit, ketika mana lagi, ketika mana kita tayamum, ataupun dalam muamalat melibatkan jual beli salam, jual beli istisna, yang mana pada ikut kaedah hadis dan kaedah qiyasnya adalah tak boleh kalau sepatutnya baik salam itu, namun ada istisnaat, ada pengecualian. Sebagaimana Nabi SAW bila kata la tabi' ma laysa indak, tidak boleh ada jual apabila nak melakukan jual beli itu barang tu tak ada dekat tangan. Makna bila kita nak lakukan jual beli itu barang tu ada dekat tangan. Jadi kalau jual beli salam ni kita tak ada, barang tu tak ada. Jadi kalau ikut kaedah yang asal tadi tak boleh lah. Tapi disebabkan keperluan manusia, nak beli baju raya misalnya, baju kat kedai tu tak ada baju yang saiz kat kita, baju tak sedap, buat cincai ke misalnya, jadi kita nak tempah. Jadi tempah itu adalah baik usahalah. Jadi adanya keringanan walaupun keadaan tu tak sampailah dalam keadaan terdesak. Jadi itu dah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut syarak berkenaan dengan keringanan. Dan apabila melibatkan darurah, melibatkan keperluan yang mendesak, yang ekstrim, jadi kita tahu bahawa apabila para ulama seperti Az-Zuhaili, An-Nawawi memberikan makna ad-darurah itu adalah mengaitkannya dengan kalau tak buat perkara yang dilarang tersebut, ataupun dalam satu keadaan yang boleh untuk kita melakukan perkara yang dilarang, ataupun kita assume kalau tak buat ni boleh menyebabkan kebinasaan kepada kita, kita assume. Jadi ini memerlukan walaupun ini adalah kertas cadangan ataupun kertas kajian yang mana perlu diperincikan lagi dengan yang perlu dibuat dengan lebih terperinci lah daripada institusi-institusi fatwa yang rasmi. Namun ini hanya membuka minda saja, apa yang ada dalam fiqh, apa yang dalam kertas kerja ini lebih kepada untuk kita membincangkan secara untuk sebagai pemuka minda, pemuka minda. Jadi dalam hal tersebut adanya darurat yang perlukan kepada kita boleh melakukan perkara yang dilarang, tapi ada perincian, ada perincian. Baik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini sebahagian kita, semua daripada kita pernah dengar ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebahagian ataupun sekelompok makanan seperti mana bangkai, darah, daging khinzir, binatang yang tidak disembelih, bangkai
yang mana tak disebutkan dengan nama Allah, dan dalam keadaan terpaksa boleh untuk makan dia, dan tidak melampaui batas ketika nak makan dia. Jadi ini dari sudut konteks makanan. Kalau ayat kedua, ayat ketiga banyak dari sudut konteks makanan lah. Maka dengan sebab itu apabila terhadnya ayat Quran Nas berkaitan dengan darurat ini, maka para ulama membuat kaedah fiqh, qawaidul fiqh, kaedah fiqh. Kaedah fiqh ini adalah diambil daripada dalil daripada Quran, sunnah, ijma', qaulus sahabi, qiyas dan sebagainya, maka dibuat kaedah-kaedah fiqh. Sebab itu dalam al-ahkam al-adliyah yang dibuat yang diguna pakai oleh kerajaan Osmaniyah, yang mana himpunannya adalah kod-kod, kaedah-kaedah yang mudah untuk dirujuk dalam keadaan pelbagai situasi. Sebab kita tahu bahawa dalam keadaan kita ni mempunyai pelbagai perkara, pelbagai keadaan, pelbagai cabaran. Jadi kalau dari sudut makanan mungkin tak banyak sangat dari sudut makanan, mungkin hal-hal yang lain, dari sudut pinjaman riba misalnya, adalah perkara-perkara yang lain. Jadi dalam hal ini maka para ulama melakukan kaedah-kaedah fiqh. Sebab itu antara kaedah fiqh yang melibatkan dengan darurah ini adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesukaran menarik kemudahan. Jadi dia very general, tetapi boleh diguna pakai dalam banyak keadaan, banyak situasi. Sebagaimana anak-anak dia pun, yang mana para ulama termasuk 4 mazhab sepakat berkenaan dengan kaedah-kaedah ini, terutama berkaitan dengan qawaidul kubra. Ad-darurat tubihul mahzurat, darurat mengharuskan perkara yang ditegah. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha, idza daqal amr ittasa' wa idza ittasa' daqa. Jadi banyak berkaitan dengan darurat ini yang adanya kaedah-kaedah fiqh yang mendasarinya. Baik, kita masuk kepada syarat-syarat dalam mengamalkan darurat ini. Jadi kita tahu bahawa tak boleh kita nak langgar saja, namun mestilah ada dawabit dia. Ada dawabit. Dan dawabit secara umumnya adalah yang pertama, iaitu mesti darurat itu memang benar-benar berlaku, bukan lagi hanya sangkaan semata-mata. Bukan makna sangkaan, walaupun sangkaan berat tu boleh. Azan itu tak semestinya 100%, boleh jadi 60%, 70% sangkaan tersebut boleh. Jadi makna dalam keadaan yang benar-benar berlaku, dan assume boleh jadi kalau tak buat akan menyebabkan kebinasaan. Yang kedua, orang yang berada dalam keadaan darurat itu tidak ada jalan lain dibenarkan oleh syarak untuk mengelakkan kemudaratan itu. Maknanya kalau tak ada jalan alternatif lain, melainkan itu sahaja jalan yang ada, boleh untuk diambil. Dan yang ketiga, orang yang dalam keadaan darurat itu mestilah berusaha untuk memilih perkara yang terang-terang melanggar prinsip asas syariah. Kita tahu bahawa dalam syariat ini ada benda yang besar. Jadi kita tak boleh kita nak langgar satu mudarat yang kecil dengan kita buat mudarat yang besar. Kita nak selamatkan satu nyawa, kita korbankan 10 nyawa. Kita nak selamatkan satu nyawa, kita korbankan 100 nyawa. Tak boleh lah gitu. Dan demikian juga ketika melepaskan keadaan daruratnya seorang itu, mestilah sekadar melakukan kadar yang makna melakukannya dengan kadarnya sahaja. Tak boleh untuk berlebih-lebihan. Ni kalau makan benda yang haram tu sampai kekenyangan, tak boleh. Sekadar sahaja untuk menampung, untuk melangsungkan kehidupan. Baik, seterusnya iaitu berkenaan dengan contoh-contoh fatwa darurat dalam muamalat. Jadi kita adalah fatwa-fatwa, contoh-contoh, walaupun sebahagian banyaknya adalah dari sudut perkara yang umum, bukan
bencana-bencana ada satu dua contoh kalau kita lihat dari sudut kertas kerja ini. Misalnya kalau fatwa antarabangsa, kalau di Eropah, majlis fatwa di Eropah apabila melibatkan golongan minoriti Muslim, menyatakan bahawa boleh untuk mereka melakukan pinjaman pembiayaan secara riba. Sebab apa? Sebab tak ada dia punya bank Islam itu, tidak ada macam kita dekat Malaysia ni. Apa dia hujah dia? Alasan dia antaranya adalah ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Ini secara ringkaslah kita nak ambil darurat punya isu. Demikian juga fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Qaradawi yang menyatakan dalam fiqhuz zakah, iaitu aku khususkan yang mengenai sifat al-gharimin. Apabila kena bencana ini, sepatutnya 8 asnaf tak termasuk, tetapi apabila kena bencana boleh dimasukkan dalam asnaf al-gharimin. Ini antara fatwa semasa apabila melibatkan bencana. Dan demikian juga di Malaysia, kalau kita lihat di Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, dia ada mengeluarkan beberapa lah fatwa. Kalau kita melihat misalnya penyucian dividen simpanan KWSP, walaupun pada asalnya memang ada bercampur kan sebelum kita masuk kepada KWSP yang semua daripada sudut akaun syariah, tetapi sebelum itu bercampur. Jadi sebelum nak pindah perlu ada penyucian tak? Had tu dia Jawatankuasa Fatwa membenarkan tak perlu adanya penyucian dengan sebab darurah ini. Demikian juga dengan pengenaan cukai, demikian juga dengan ASB. Kita pun maklum dengan kontroversi berkaitan dengan perkara tersebut. Demikian juga kalau kita perhalusi lagi fatwa yang sebelum tu, tahun 1993, iaitu berkenaan dengan waktu tu bank-bank Islam masih belum lagi wujud di Malaysia, iaitu berkenaan dengan bolehnya untuk membuat pinjaman di bank-bank perdagangan. Disebabkan darurat yang ada, masyaqqah yang ada, menyebabkan perkara itu difatwakan. Jadi kita lihat ini adalah fatwa-fatwa yang berkaitan, contoh-contoh bila melibatkan dalam keadaan masyaqqah, boleh untuk melakukan perkara yang dilarang disebabkan untuk keperluan hidup. Baik, jadi apabila kita nak lihat dari sudut bencana ini, jadi apabila saya membuat satu sorotan kepada fakta-fakta yang dikeluarkan oleh media, misalnya dikeluarkan oleh data-data rasmi, maka kita akan dapati ada beberapa isu muamalat yang berlaku dalam ketika bencana ni. Antara yang berlaku iaitu apa dia, dan ada kala juga saya bersama dengan tim penyidikan buat temu ramah juga sikit sebanyak, iaitu yang pertama berkenaan dengan pinjaman berasaskan riba. Kita maklum bahawa apabila mangsa banjir ini, kerosakan rumah, kerosakan kenderaan yang memerlukan ganti rugi yang banyak, kos yang banyak, puluh ribu. Namun dalam masa yang sama, untuk dapatkan pinjaman daripada sudut Islami itu, pembiayaan Islami itu, adanya halangan, jangka masa yang panjang. Sebelum tu dah buat pinjaman misalnya, jadi tak tahu nak kod mana dah. Jadi ada di kalangan mangsa ni pergi dekat mana? Dekat pinjaman wang belesin. Jadi pinjaman wang belesin ni kita tahulah dia adalah pinjaman dengan faedah, yang mana kita tahu itu adalah riba. Jadi dalam keadaan ini macam mana? Ini pemuka minda saja lah. Ini perlu diperhalusi oleh jabatan-jabatan fatwa yang rasmi. Jadi kalau kita lihat kepada hukum asal kepada perkara tersebut, kita tahulah bahawa riba ini adalah perkara yang diharamkan oleh syarak. Jadi dalam perkara tersebut kita maklum sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Itu kita maklum berkenaan dengan larangan riba, dan di antara salah satu dosa besar juga. Namun kita mengambil keadaan masyaqqah,
iaitu mengambil kira pembiayaan yang dilakukan untuk sebab kita tahu bahawa keperluan asasi rumah, kenderaan adalah keperluan asasi yang mana kalau tak ada menyebabkan susah nak hidup. Nak tumpah rumah kawan-kawan susah juga, nak tumpah rumah saudara lain tak boleh juga, nak tumpah homestay mahal dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tersebut adanya keringanan, kelonggaran untuk melakukan transaksi tersebut dengan kadar saja. Kita tahu bahawa dawabit tadi adalah dengan kadar, maknanya bukanlah pinjaman itu perlu sampai beli kereta baru dengan duit tersebut, sampai beli perabot-perabot yang mewah misalnya. Jadi perkara-perkara tersebut perlu lebih lagi diperhalusi. Yang kedua iaitu penangguhan hutang bagi mangsa yang terlibat dengan banjir. Jadi kita maklum bahawa mangsa banjir ini mengalami kerugian dan di kalangan mereka itu berhutang, di kalangan mereka yang berhutang. Jadi dalam keadaan tersebut, walaupun dari sudut syariah dia adalah hutang wajib dibayar, dan pemiutang boleh tuntut. Namun dalam keadaan tersebut syarak membezakan di antara golongan penghutang yang mu'sir dan musir. Di kalangan penghutang yang sukar dan penghutang yang senang. Sebagaimana dalam firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Al-Baqarah 280. Jadi dalam ayat ini memberikan kelapangan. Jadi pemiutang tu tak bolehlah nak mendesak, walaupun kita tahu dia ada hak, tetapi dalam keadaan penghutang yang sukar ia perlu diberikan tangguhan. Kalau kita lihat adanya moratorium, kalau di peringkat institusi bank boleh untuk penangguhan. Demikian juga dengan individu-individu, kalau dibuat hutang secara individu. Yang ketiga berkaitan dengan isu kerosakan rumah sewa akibat bencana banjir ditanggung oleh penyewa ataupun pemilik rumah. Jadi kita tahu bahawa apabila mangsa banjir ini ada di kalangan mereka yang menyewa rumah tersebut. Jadi bila menyewa ni, rumah rosak disebabkan bencana. Jadi siapa nak tanggung? Jadi tuan rumah kata penyewa kena tanggung sebab penyewa waktu berjadi bencana tu penyewa yang duduk. Jadi dari sudut perbahasan syariah dia, kita tahu bahawa akad ijarah, sewaan ini siapa yang kalau kita jual beli, iwat yang berlaku secara jual beli, kita bagi barang, dia bagi duit. Tetapi apabila sewaan ini dia bagi perkhidmatan, dia bagi perkhidmatan, kita sewa perkhidmatan. Iwat itu berlaku, pertukaran itu berlaku, tetapi apa yang timbal balas adalah perkhidmatan, bukan barang. Jadi kalau kita ambil manfaat itu, selagi manfaat itu ada, selagi itulah kita bayar. Tapi kalau manfaat, kalau harta itu hilang, manfaat tak ada, tak valid lah sewaan tersebut. Jadi perkara tersebut. Jadi untuk konsep sewaan ini, asasnya barang tersebut perlu ditanggung oleh pemilik lah. Ditanggung oleh pemilik. Melainkan ada pengecualian yang sedikit apabila melibatkan contohnya pemilik yang atas kecuaian dia, penyewa di atas kecuaian dia rosakkan. Misalnya terosak sikit disebabkan pelakuan dia, maka had tu yang dia kena ganti. Tetapi apabila melibatkan bukan kesalahan daripada penyewa, maka pemilik yang perlu tanggung. Jadi dalam masalah ini, maka yang perlu tanggung adalah pemilik. Namun tak apalah kalau dua-dua, penyewa pun kena banjir, pemilik pun kena banjir, mungkin ada third party yang boleh bantulah. Tetapi ini dari sudut berbahasan syariah dia. Yang seterusnya iaitu menyerupai barang atau harta ketika bencana, luqatah. Jadi kita tahu bahawa apabila barang yang hanyut dengan banjir ni, bangunan pun hanyut, apatah lagi barang-barang yang kecil. Bangunan pun hanyut, maka menyebabkan
ya, kereta pun hanyut, motor hanyut, basikal hanyut, semua hanyut. Jadi apabila melibatkan fakta kes bahawa mangsa banjir kadang-kadang menjumpai barang yang hanyut, seperti makanan, pakaian dan barang-barang berharga. Jadi apabila melibatkan barang luqatah ini, kita maklum dari sudut perbahasan syaraknya wajib untuk diambil, disimpan dan dihebahkan sampailah tuan dia tahulah berkaitan dengan barang tersebut. Namun apabila kita melibat situasi mendesak, mungkin ya, dalam situasi yang dia nak keluar tak boleh, dah hanyut kan, nak pergi kat mana pun tak boleh, bantuan nak datang pun tak boleh, maka bolehlah untuk dia ambil pakaian ke, ataupun dengan kadar yang perlulah, makanan dan sebagainya. Dan yang seterusnya berkenaan dengan isu muamalat yang timbul ketika bencana ini adalah merosakkan harta orang lain disebabkan hal-hal darurat ini. Jadi kita tahu bahawa apabila keadaan yang mencabar, kadang-kadang kita terpaksa kena merosakkan harta orang lain. Contohnya kalau kita terperangkap dekat bangunan, kita kena pecahkan pintu dia, kan, kita kena pecahkan tingkap dia misalnya. Kita duduk kereta, kereta kawan kita terpaksa kena pecahkan cermin dia. Sebab kalau kita tak buat macam tu, dia akan menyebabkan kita lah yang akan binasa ataupun mudarat dan sebagainya. Ataupun kita berada di atas rumah orang, dah banjir rumah orang, kita bijak-bijak runtuh pula dia punya bumbung dia. Jadi dalam perkara tersebut ada situasi-situasi yang melibatkan kita merosakkan barang orang lain. Jadi pada hukum asalnya kita maklum bahawa tak boleh untuk kita merosakkan barang orang lain tanpa keizinan ataupun kita rosakkan. Jadi diharamkan oleh syarak. Jadi dalam hal tersebut, dalam situasi darurat banjir, bolehnya kita melakukan kerosakan kepada harta orang lain dengan kadar untuk menyelamatkan kita daripada mudarat. Kita terpaksa kena alihkan kereta misalnya, sebab kalau tak alih menyebabkan air tak boleh nak keluar. Ini menyebabkan kita perlu lihat dengan lebih komprehensif. Yang terakhir, dapat 6 poin saja untuk ni, kalau nak lebih lagi susah lah. Baik, kecurian untuk keperluan hidup ketika bencana banjir. Jadi kita tahu bahawa bila mangsa banjir yang terlibat ni, dia kita maklum tak boleh keluar, bantuan daripada luar pun tak boleh nak masuk. Jadi kita pun dengar kan di media-media pun adanya kecurian yang berlaku, yang berlaku. Jadi bila kecurian berlaku, kita maklumlah bahawa kecurian ini dalam apa-apa keadaan pun diharamkan oleh syarak. Jadi dalam keadaan terdesak masyarakat ini, sebab kita nak keluar tak boleh, orang nak masuk bantuan pun tak boleh, makanan tak ada, jadi tengok kat rumah rakan kita, jiran kita, ataupun ada kedai sebeneka dekat tepi rumah kita, jadi kita pun pecah masuk, ambil makanan untuk kelangsungan hidup. Bukan ambil tu dengan ambil periuk nasi, ambil perabot, tapi kalau perabot ni kalau hujan banjir rosak lah kan. Ni ambil barang-barang berharga, pecah kedai emas. Sebab apa? Darurat banjir. Tak boleh bila melibatkan perkara tersebut, tapi adanya ruang kelonggaran yang boleh dibuat untuk melibatkan perkara-perkara tersebut. Jadi itu adalah 6 situasi yang kita sempat fikirkan berkenaan dengan apakah isu-isu yang berlaku ketika bencana banjir. Walau bagaimanapun ia memerlukan kepada perbincangan yang lebih diperharusi lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu saja pembincangan kertas kerja ini. Jadi terima kasih di atas perhatian dan minta maaf di atas kekurangan dan sebagainya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.